Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami, pelajar tahun 1 Fakulti Perubatan dan Kesihatan akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Rukun Negara dan Pendidikan Asas Perpaduan Masyarakat. Perpaduan merupakan asas kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Ia menjadi pengikat terpenting dalam mencapai sesuatu kejayaan. Kerajaan telah memperkenalkan rukun negara bagi mewujudkan kesefahaman dan juga perpaduan antara kaum untuk membina sebuah negara yang aman dan maju. Pemahaman dan penghayatan terhadap rukun negara perlu diukur dalam kehidupan belia demi memperkukuhkan perpaduan nasional. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap pemahaman dan penghayatan belia pelbagai kaum terhadap ideologi nasional, iaitu rukun negara. Berakhirnya peristiwa 13 Mei 1969 menandakan tamatnya satu peristiwa hitam dalam sejarah tanah air kita. Walaupun ketika itu kemerdekaan sudah dicapai, namun negara masih belum aman dan sejahtera kerana tiada pegangan ataupun ideologi yang dapat menyatukan rakyat. Pada 31 Ogos 1969, rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat, iaitu Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Justru itu, rukun negara adalah panduan dan pegangan negara yang akan menyatupadukan rakyat dengan menyuarakan tanggapan, kepercayaan dan juga keazaman rakyat mengenai bangsa Malaysia. Oleh yang demikian, rukun negara yang diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang berpunca daripada sikap perang sangka dan diskriminasi kaum menunjukkan komposisi tanah Melayu yang ketika itu mempunyai pelbagai kaum dan budaya namun tiada pengikat ataupun panduan. Maka, oleh itu, pembentukan rukun negara haruslah dijadikan pegangan bagi mengekalkan satu negara dan bangsa Malaysia yang beridentiti dan bersatu padu. Saya di sini, Amiruddin Roski, akan membentangkan objektif dan intipati rukun negara. Objektif rukun negara ialah dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Bahagian kedua iaitu menggariskan 5 prinsip rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Dengan ini, mari kita bergerak kepada intipati rukun negara, iaitu pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang sama sesekali. Agama-agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan. Intipati kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Dalam konteks Malaysia, setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan di dalam perlembagaan Malaysia telah meletakkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermaustautin tanpa mengurangkan taat setia terhadap Yang di-Pertuan Agong. Intipati ketiga rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan. Fungsi perlembagaan adalah untuk memberi perlindungan kepada rakyat dalam negara. Ini akan hal dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Perlembagaan adalah sumber undang-undang negara tertinggi yang luhur dan suci. Intipati keempat pula, kedaulatan undang-undang. Kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada
autoriti perundangan yang paling tinggi, iaitu Perlembagaan Negara. Pelaksanaan undang-undang penting bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman dalam negara serta menjamin hak-hak rakyat dalam negara. Hak-hak rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan. Dan intipati terakhir rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila sejajar dengan kempen budi bahasa dan nilai murni. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku rakyat Malaysia sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni yang membentuk individu berdisiplin dan bermoral yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun dan bertata susila serta dapat mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang berharmoni dan bersatu padu. Dan itulah adalah objektif dan intipati bagi rukun negara. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke hasil dapatan kajian. Bagi data demografi, hasil kajian kami mendapati bahawa seramai 45 orang responden yang mengambil bahagian dalam hasil kajian ini. Peratus tinggi adalah bagi kumpulan etnik responden Melayu, iaitu sebanyak 84.4%, iaitu seramai 38 orang, diikuti dengan etnik lain-lain bangsa iaitu sebanyak 8.8%, iaitu seramai 4 orang, dan etnik India pula seramai 2 orang ataupun 4.4% responden, dan selebihnya adalah etnik Cina iaitu seramai 1 orang atau sebanyak 2.2% responden. Jualan umur dalam kajian ini adalah di antara 19 hingga 24 tahun dengan purata umur 19 tahun. Secara keseluruhan, hasil kajian kami mendapati bahawa tahap pemahaman terhadap rukun negara di kalangan belia Melayu adalah lebih tinggi berbanding daripada kumpulan kaum-kaum yang lain. Hal ini kerana pemahaman terhadap rukun negara di kalangan belia Melayu berkait dengan semangat akan cintakan negara atau patriotism. Berdasarkan kajian Ku Hasnita dan Muhammad Haizam pada tahun 2009, mendapati bahawa semangat patriotism dalam kalangan generasi belia bukan Melayu yang terlibat adalah sederhana. Oleh itu, keinginan untuk mengetahui dan memahami mengenai rukun negara dalam kalangan belia turut memberikan kesan. Selain itu, pengetahuan terhadap sejarah negara juga memainkan peranan yang penting dalam pemahaman terhadap rukun negara. Ini kerana pengetahuan terhadap sejarah negara merupakan elemen penting sebagai pengajaran, pedoman atau asas perencanaan. Justeru, pendidikan sejarah pada peringkat awal adalah penting bagi membentuk personaliti masyarakat Malaysia, terutama golongan belia berada pada kelas pertama. Oleh itu, belia bukan Melayu perlu meningkatkan lagi tahap pengetahuannya terhadap sejarah negara. Secara umumnya, kajian menunjukkan belia pada masa kini semakin memahami tujuan pembentukan rukun negara dan kepentingannya, serta membuktikan rukun negara bukanlah sekadar hafalan dan dilafazkan sebagai satu ikrar. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan mengamalkan rukun negara. Yang pertama, kelebihan mengamalkan rukun negara ialah mencapai perpaduan yang lebih erat. Dengan mendalami rukun negara yang telah diwujudkan, ia akan membentuk satu bangsa yang bersatu padu, di mana semua rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum mempunyai semangat kesetiaan dan cinta akan negara. Yang kedua, ia akan memelihara satu cara hidup demokratik. Perlembagaan negara yang telah diwujudkan akan menjamin kebebasan hak asasi dan berpolitik di negara ini. Yang ketiga, ia akan mencipta sebuah negara yang adil. Semua lapisan masyarakat akan mempunyai peluang untuk merasai kekayaan negara. Yang keempat, ia akan mewujudkan satu negara yang progresif. Negara dapat mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi. Okey, seterusnya kita beralih kepada keburukan tidak mengamalkan rukun negara. Yang pertama, ia akan mewujudkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Jelas lagi bersuluh jika kita tidak mengamalkan rukun negara dan tidak memahami maksud yang tersirat di dalam rukun negara, ia akan mewujudkan satu kelompok masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, negara akan menjadi huru-hara. Kehidupan rakyat tidak akan menjadi tenteram dan aman kerana tiada sifat bertolak ansur di dalam
diri setiap masyarakat. Yang ketiga, negara akan menjadi mundur. Negara tidak akan berkembang dan maju sekiranya masyarakat tidak bersatu padu dalam membentuk satu negara yang maju. Akhir kata, dapat dirangkumkan bahawa rukun negara yang telah diwujudkan sekian lama oleh negara kita ini amat penting, iaitu dapat memberi banyak kelebihan dan kebaikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan juga untuk pembangunan negara menjadi lebih maju ke hadapan. Sekian.